Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Noliana Syafiqah Cik Faiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Pasukan Wushu negara telah menyertai kejohanan Wushu dunia sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1991 di Beijing, China. Pada edisi ke-16 yang diadakan di Texas, Amerika Syarikat dari 16 hingga 20 November, menyaksikan pasukan Wushu telah menghantar seramai 4 atlet lelaki, 4 atlet wanita dan 2 orang jurulatih untuk menyertai 10 acara lelaki dan 11 acara wanita. Kejohanan 2 tahunan ini kali terakhir diadakan pada tahun 2019 di Shanghai sebelum dihentikan seketika akibat penularan COVID-19. Pada edisi kali ini, pasukan negara berjaya memenangi 1 emas, 6 perak dan 4 gangsa. Pencapaian terbaik Malaysia ialah penyertaan edisi ke-12 pada tahun 2013 di mana berjaya memenangi 4 emas, 5 perak dan 5 gangsa. Kejohanan sepak takraw Piala Tun Ali 2023 yang diadakan di Dewan Bola Keranjang Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Bukit Serindik dari 13 hingga 19 November melibatkan 24 pasukan negeri seluruh Malaysia termasuklah kelab-kelab takraw dari Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Kejohanan tahunan edisi kali ini mempertandingkan 2 acara, menyaksikan pasukan Perak muncul juara dalam acara regu selepas menewaskan Negeri Sembilan 2-1 pada aksi final, manakala PDRM menewaskan kelab Thailand Pizza Nulok TC juga dengan agregat 2-1 untuk bergelar juara acara bergu. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Kejohanan Minarwan Cup kembali lagi untuk edisi kedua tahun ini. Kejohanan tahunan anjuran program pembangunan hoki negara membuka tirai pada 18 hingga 26 November dengan penyertaan sebanyak 11 pasukan daripada 5 buah negara. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Hoki KPM Kuala Lumpur antara lain turut memberikan pendedahan kepada pemain hoki muda negara untuk bertanding di peringkat antarabangsa di samping penilaian pemain untuk skuad muda kebangsaan. Simposium Kesedaran Perusahaan Sosial Sukan Kebangsaan merupakan inisiatif baru hasil kerjasama Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Universiti Teknologi MARA UiTM, Majlis Sukan Negara dan Sekretariat Industri Sukan dengan membawa pendekatan budaya baharu perusahaan sosial sukan di kalangan pentadbir sukan, persatuan sukan dan komuniti sukan di Malaysia. Simposium 3 hari itu melibatkan penceramah tempatan dan juga antarabangsa berkongsi pengetahuan dan pengalaman mengenai model perusahaan sosial dalam bidang sukan. Simposium Kesedaran Perusahaan Sosial Sukan Kebangsaan yang julung kali diadakan telah dirasmikan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Encik Abdul Rashid Yaakob pada Isnin. Jelas Encik Abdul Rashid, penganjuran simposium ini adalah selaras dengan kajian separuh penggal perancangan Malaysia ke-12 di bawah bidang fokus memanfaatkan sukan dalam membina masyarakat aktif di bawah strategi ketiga untuk membangunkan industri sukan. Tambah beliau, MSN turut mengadakan kolaborasi dengan institusi pengajian tinggi, persatuan-persatuan sukan, pemain industri sukan tempatan untuk merangka model transformasi baru dalam menyokong industri sukan. So inisiatif ini lebih kepada self-sustaining sebenarnya untuk badan-badan sukan ini dapat berdiri dengan sendirinya dan tidak selamanya bergantung kepada pihak lain dari segi funding dan sebagainya. So mereka akan mengetahui bagaimana cara untuk mendapat revenue ataupun income mereka sendiri dan menggunakan revenue tersebut untuk juga aktiviti dan pergi kepada industri tersebut kembali. Simposium 3 hari itu turut diadakan di Zon Utara dan Zon Timur. Pada majlis sama turut berlangsung majlis menandatangani 4 memorandum persefahaman antara International Sports Social Enterprise dengan rakan kongsi tempatan dalam arena pembangunan sukan dan talent serta perkongsian kepakaran.
Pemenang-pemenang pingat dua tamasya sukan iaitu Sukan Asia dan Para Asia Hangzhou 2022 menerima insentif kemenangan di bawah skim hadiah kemenangan Sukan Syakam berjumlah 3.3 juta ringgit Malaysia susulan pencapaian cemerlang mereka. Insentif kemenangan disampaikan Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo dalam satu majlis gilang gemilang pada Khamis. Untuk pemenang pingat Sukan Asia, jumlah keseluruhan ganjaran adalah lebih 1.4 juta ringgit di mana atlet-atlet daripada sukan squash dan karate mengumpul jumlah insentif tertinggi. Squash mempulang 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa menerima insentif keseluruhan RM360,000, manakala karate yang menaik 1 emas, 2 perak menerima RM192,000 insentif keseluruhan. Bagi pemenang pingat tamasya sukan Para Asia pula, atlet-atlet mempulang ganjaran syakam berjumlah 1.8 juta ringgit di mana sukan para olahraga mempulang jumlah terbesar dengan nilai ganjaran RM490,000. Jumlah keseluruhan insentif ini termasuk ganjaran kepada jurulatih di bawah skim galakkan jurulatih berjumlah hampir RM550,000. Kita sedang melihat pembaharuan ekosistem. Kalau kita nak bagi ganjaran kepada atlet, jurulatih tersebut juga harus diberikan ganjaran, tetapi amount itu semua diteliti dan ini adalah token lah untuk jurulatih untuk mengatakan terima kasih atas kerja keras mereka, dan jurulatih dengan atlet perlu bekerjasama untuk pastikan kemenangan itu dalam tangan. Kontingen Malaysia mempulang 32 pingat yang terdiri daripada 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa di Sukan Asia, manakala kontingen para memenangi keseluruhan 39 pingat merangkumi 7 emas, 15 perak dan 17 gangsa. Sementara itu, atlet para olahraga Muhammad Ahmad Aiman Nur Azmi yang meraih pingat emas serta memecah rekod Asia dan tamasya di Sukan Para Asia Hangzhou 2022 mahu terus mempamer aksi cemerlang dalam misi memburu slot ke Sukan Paralimpik Paris 2024. Ini menaikkan motivasi untuk melayakan ke Paris. Amar menerima RM90,000 selepas memenangi pingat emas asyara 400 T20 serta memecahkan rekod Asia dan juga rekod tamasya. Bagi atlet karate Muhammad Arif Arifuddin, misi seterusnya adalah memenangi pingat di kejohanan karate dunia K1 Series. Untuk saya pencapaian especially untuk Asian Games lah dapat goal, so pencapaian itu amat besar untuk saya, especially sebab SEA Games kalah and then mungkin SEA Karate Championship pun saya menang tapi belum cukup besar untuk sebab saya tak pernah dapat medal di kejohanan K1 atau series, so ini dapat sedikit banyak, mungkin insyaAllah tahun depan saya dapat menunjukkan performance yang lebih baik lah. Arif menerima insentif RM80,000 selepas mengungguli acara komite bawah 84 kg di Sukan Asia Hangzhou 2022. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, jom kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.